Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cikgu cakap kuat sikit sebab waktu cikgu rekod sekarang tengah hujan. Jadi sekira terdengar tu terlalu kuat, tolong kamu perlahankan sedikit audio kamu ya. Baik, kita masih lagi tajuk nisbah, kadar dan kadaran dan kita di subtopik yang terakhir bagi topik ini iaitu subtopik 4.5. Baik. Bagi subtopik 4.5 ada 3 standard pembelajaran yang perlu kita habiskan dan yang perlu kamu tahu iaitu satu, menentukan hubungan antara peratus nisbah dengan nisbah, menentukan peratusan suatu kuantiti dengan mengaplikasikan konsep kadaran, dan yang ketiga, menyelesaikan masalah melibatkan perkaitan antara nisbah, kadar dan peratusan. Jadi yang pertama, kita nak menentukan hubungan antara peratus dan nisbah. Baik. Apa hubungan antara peratus dan nisbah? Okey, peratus adalah perkara yang kamu sering tahu, okey, sering jumpa, sering terlihat, mungkin result peperiksaan yang akan datang ni, ataupun peratusan diskaun, ribat, pembelian barang. Kadang-kadang kita pergi supermarket, okey, dia kata ribat 90%, okey, ataupun diskaun 90%. Jadi apa itu peratus? Okey, peratus, cikgu buat ulang kaji sikit. Peratus adalah pecahan dalam penyebut 100 per 100. Okey, pecahan dalam penyebut 100. Jadi kita bahagikan satu bahagian kepada 100 bahagian. Jadi apakah hubungan dengan nisbah? Cikgu ulang balik. Nisbah kamu boleh tulis dalam dua bentuk. A nisbah B. Okay. Ataupun A per B. Yang ni pun kita boleh panggil dalam bentuk pecahan ni. Dalam bentuk pecahan. Okay. Yang ni adalah hubungan dia. Okay. A per B. Yang ni adalah peratus adalah pecahan penyebut 100. Jadi kita tengok apa perkaitan antara peratus dan nisbah. Apa hubungan dia? Baik. Kita nak menentukan hubungan antara peratusan dengan nisbah dan nisbah. Okey, di sini ada 3 rajah. Okey, A, B dan C. Cikgu minta kamu boleh rujuk muka surat 93 buku teks ya. Baik, tengok rajah A. Rajah A kita lihat, rajah A adalah pecahan. Okey, segi 4 sama 100 kali. Okey, berapa yang berlorek? Okey, kalau kamu kira di sini yang berlorek, yang berwarna jingga ni 20. Yang tidak berlorek 80. Okey. Kita tengok pula rajah B. B kalau kita kira pun kita akan dapat 100, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Okey, 10 darab 10, 100. Jadi kamu ada 100 segi 4 sama bagi rajah B. Tapi lorekan dia, berapa lorekan dia? Yang berlorek, okey, sini ada 10, 20, 30, 40, 50. Jadi yang berlorek 50. Jadi yang tidak berlorek juga 50. Okey. Sini cikgu tulis berlorek, tidak berlorek, tidak berlorek. Okey. Di sini tengok C. C berapa yang berlorek? Okey, di sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 darab 4, 20. Ada 20 kotak segi 4 sama yang berlorek. Ada 20 segi 4 sama
Okay, Raja C. Yang berlorek berapa? 2, 4, 5, 3. Jadi yang berlorek 15. Okay, yang tidak berlorek 5. Okay. Kita dah tentukan yang berlorek dan tidak berlorek. Mari kita baca apa yang nak dikaitkan antara hubungan peratus dan nisbah. Sekarang Raja A, nisbah bilangan segi 4 sama berlorek kepada nisbah bilangan segi 4 sama yang tidak berlorek. Jadi yang berlorek 20, yang tidak berlorek 30. Jadi nisbah mesti ada titik berteni di tengah-tengah dia. Okey, 20 nisbah 80. Berlorek, tidak berlorek. Okey. Ingat, nisbah kita perlu permudahkan. Sekiranya kamu tak ingat, tak boleh, tak hafal sifir, kamu boleh tulis dalam bentuk pecahan 20 nisbah 80. Kamu boleh tekan kalkulator macam ni kat sini, tekan sama dengan. Okey. Jadi ini menunjukkan nisbah. Okey, 1 nisbah 4. Cuma kalkulator dia tulis dalam bentuk pecahan. Jadi 1 nisbah 4 adalah adalah nisbah bilangan segi 4 yang berlorek. Yang berlorek 1. Yang tidak berlorek 4. Mudah, ataupun boleh juga kamu permudahkan yang menghafal sifir menggunakan sifir. Jadi 2 nisbah 8. Jadi sifir 2, 1 nisbah 4. Selesai. Okey. Lihat pula bagi Rajah B. Okey, B. B yang berlorek 50, yang tidak berlorek 50. Jadi 5 nisbah 5. Okey. Jadi boleh kita permudahkan 1 nisbah 1. Jadi yang tidak berlorek 1, yang berlorek 1, yang tidak berlorek 1. Tengok pula C. C yang berlorek 15, yang tidak berlorek 5. 5 nisbah 15 nisbah 5. Jadi dalam sifir 5, 3, kita boleh permudahkan. Jadi 3 nisbah 1. Okey, sekarang kita tengok pula apa hubungan ni yang kita nak kaitkan antara peratus dan nisbah. Okey, tengok peratus segi 4 sama yang berlorek. Berapa yang berlorek? Okey, di sini A yang berlorek berapa peratus? Okey. Pecahan kita bagi A adalah 100. Okey, kita bahagi satu kotak besar ni kepada 100 bahagian. Berapa peratus yang berlorek? 20 yang berlorek. Jadi 20 per 100 ataupun 20 per sen, 20% lah. Okey. Jadi yang tidak berlorek, bahagian tidak berlorek yang putih ni pula berapa peratus? 80% yang 80 bahagian tidak berlorek. Jadi 80 per 100. Jadi 80 per 100 maksudnya 80%. Okey. Jadi kita tengok kat sini. Jadi 4, 1 bahagian, okey, 1 bahagian sama dengan 20%, okey. 4 bahagian, okey, 4 nisbah, okey. 4 Allah. No. Okey. 4 bahagian yang tidak berlorek ni, yang ni tidak berlorek sama dengan 80%. Okey, cuba tengok betul tak? Okey. 1 sama dengan 20. Kalau 4 bahagian, okey, 1 ni sama dengan 20 ni. Okey, kalau 4 bahagian, 1 bahagian darab 4. Berapa peratus? 80%. Jadi kita nak buat perhubungan dia. Okey, mungkin kamu tak jelas lagi. Kita tengok pula. Okey, bagi B, Rajah B. Nisbah 1 kepada 1. Berapa yang peratus yang berlorek? Okey, 50%. Berapa peratus yang tidak berlorek? 50%. Jadi sama banyak lah. Sama besar. Okey, sama bahagiannya sama. Okey, 1 nisbah 1, 1 nisbah 1. Jadi lihat C. 3 nisbah 1. Jadi berapa peratus
bagi C. Okey, C kita ada berapa bahagian? 20 bahagian. Okey, 20 bahagian. Yang berlorek 15, yang tidak berlorek 5. Jadi kita cari pecah peratus bagi bahagian yang berlorek. Jadi di sini okey, berapa peratus yang berlorek? 75%. Okey, bahagian ni banyak yang berlorek tu ni 75%. Okey, 75%. Jadi berapa bahagian yang tidak berlorek? 25%. Jadi tengok nombor dia. Okey, tengok. 1 bahagian. Okey, 3 bahagian sama dengan 75. Okey. Kalau 1 bahagian, itu 1 bahagian sama dengan 25. Jadi kalaulah 1 bahagian 25, betul ke 7 bahagian, 3 bahagian? 75%. Jadi 3 darab 70 darab 25, kita akan dapat 75% saja. 75% lah. Jadi apa yang kita boleh nyatakan hubungan antara peratusan dan nisbah? Jadi daripada tadi kita boleh nyatakan bahawa peratus, okey, peratus adalah nisbah, okey, adalah nisbah bahagian bagi 100. Okey, bahagian bagi 100. Baik, kita lihat contoh 16. Okey, bagaimana kita nak menukar bentuk nisbah kepada peratus. Okey, nisbah kepada peratus, peratus kepada nisbah. Okey, hubungan antara nisbah dan peratus. Okey. Di sebuah kelas, bilangan murid perempuan kepada murid lelaki adalah 3 nisbah 2. Jadi mula-mula kamu keluarkan dulu maklumat kamu. Perempuan kepada lelaki 3 nisbah 2. Ingat kalau semua, okey, semua nisbah dia 3 tambah 2, 5. Okey, semua 5. Cari peratusan murid perempuan di dalam kelas itu. Okey, peratus. Cikgu ulang balik. Peratus, hubungan dia antara peratus dan nisbah adalah peratusan adalah nisbah bahagian bagi 100. Jadi, bahagian bagi 100. Ingat, semua. Jadi, kalau dia cakap peratusan perempuan, perempuan sahaja 3. Okey, 3. Tapi, kena bandingkan dengan semua. Berapa semua? 3/5. Okey. Jadi ada 2 cara kamu boleh tentukan peratus. Okey. Satu, kamu darab terus 100. Satu lagi, kamu tukar penyebut kepada semua ni, nisbah yang semua ni, kepada 100 bahagian lah, 100. Okey. Jadi 5 darab 20, kamu akan dapat 100. Jadi 3 darab 20. Okey, jadi 5 darab 20 mesti darab 100. Sebab 100 bahagian. Ingat, peratus adalah nisbah 100 bahagian. Jadi, peratus. Okey,
Jadi di sini 3 darab 2, 6. Jadi 3 darab 6. 3 darab 20 jadi 60. Ada apa maksud dia? 60%. Okey. Ini 66. 60%. Jadi cara yang mudah, kamu tulis pecahan. Masih lagi sama, kamu tulis, kamu keluarkan maklumat nisbah lelaki kepada perempuan, nisbah kepada semua, itu 5. Cuma nak dapat 5 ni, cikgu ulang balik, semua nisbah ditambah. Okey. Jadi kita tulis 3/5, kita dapat pecahan. Ingat, pecahan nak tukar ke peratus, maksudnya darab 100. Nak tukar peratus, darab 100. Jadi, samalah dalam sifir 5. Okey, 20 darab 5, 100. Jadi 20. 3 darab 20, jadi 60%. Sama, tapi jalan kerjanya berbeza. Tapi sebenarnya sama saja. Baik. Yang ini cara kita menukar nisbah kepada peratus. Okey. Ni nisbah kepada peratus. So, lihat pula bagaimana kita nak menukar peratus kepada nisbah. Okey, peratus kepada nisbah. Okey. Jadi Zakaria ada seorang yang berjimat cermat. Dia menyimpan 30% daripada wang saku yang diterimanya setiap hari. Jadi 30% yang diterimanya setiap hari. 30 daripada semua. Berapa peratus semua tu? Per 100. Jadi 30/100. Jadi kita tukar bentuk pecahan kepada bentuk nisbah. 30 nisbah 100. Tolong permudahkan ya. Jadi kamu boleh potong sifar jadi 3 nisbah 10. Okey, yang ni adalah cara kita menulis nisbah daripada bentuk peratus. Ingat, peratus per 100. Baik. Jadi latih diri, ingat ini latih diri 4.5. Kalau boleh cikgu nak kamu salin atau cuba sendiri 4.5A. Okey. Jadi soalan pertama, di dalam sebuah kelas, sebelum itu cikgu nak buat pembahagian. Okey. Di dalam sebuah kelas, bilangan murid yang bercermin mata. Okey, mula-mula apa pun kamu keluarkan maklumat. Okey, bilangan murid bercermin mata adalah 1. Bilangan murid yang tidak bercermin mata adalah 3. Cari, soalan dia, cari peratus murid yang tidak bercermin mata. Jadi apa pun keluarkan maklumat. Soalan pertama, bercermin mata. Cermin mata tidak pakai cermin mata. Okey. Bercermin mata adalah 1, tidak bercermin mata adalah 3. Jadi semua berapa? Semua pelajar dalam kelas itu berapa? Bilangan nisbahnya berapa? 1 tambah 3, 4. Okey, ni semua pelajar. Okey, semua murid lah. Kamu bukan belajar, kamu murid. Okey, semua murid. Okey, nisbah bilangan semua murid adalah 4. Jadi ingat, peratusan adalah nisbah daripada 100 bahagian. Bila 100 bahagian tu kita secara seluruh menyeluruh. Okey, secara semua. Jadi yang bercermin mata 1, yang tidak bercermin mata 3. Jadi kita nak cari yang tidak bercermin mata. Jadi tidak bercermin mata 3 daripada semua 4. 3/4. Okey. Peratus darab 100 ataupun kita tukar pecahan kepada 100 bahagian. Jadi cikgu nak bagi kamu mudah dan kamu pun belajar cara ini di sekolah rendah. Jadi 3/4 darab 100. Okey, kamu boleh guna kalkulator, kamu boleh mencongak sendiri, okey. Jadi cikgu nak bantu kamu guna kalkulator. Okey, di sini ada A, B
per C Kamu tekan 3. A, B per C 4. Okay, mungkin bentuk tak sama sikit macam cikgu. Darab 100. Okay, jadi 75%. Okay, yang tidak pakai cermin mata. Jadi murid yang tidak bercermin mata berapa peratus? 75%. Okey, 2. Yang ni kita dari soalan pertama nisbah kepada peratus. Soalan peratus, diketahui bahawa 35% diisi dengan data. Okey. Cakra keras diisi dengan data. Okey, deras pula. Okey, kapasiti cari nisbah. Nisbah kapasiti yang telah diisi kepada yang belum diisi dengan data. Okey, cakra keras tu benda. Cakra keras itu macam tempat simpanan. Okey, tempat simpanan data ataupun maklumat dalam satu-satu alat teknologi lah, sama ada komputer, okey, sama ada telefon, mungkin telefon cakra keras dia kecil saja, okey. Okey, 35% diisi dengan data. Jadi 3/5 ni 35 telah diisi. Okey. Okey, satu bahagian cakra keras. Okey, mestilah bahagian dia yang penuh mestilah 100%. Okey. Jadi yang belum diisi berapa peratus? Kamu kena buat 100 tolak 35. Ini adalah yang belum diisi. Jadi berapa yang belum diisi? 100 tolak 35. Jadi 65. Okey, 65% belum diisi. Okey, apa soalan dia? Soalan dia cari nisbah kapasiti yang telah diisi. Berapa yang telah diisi? 35. Berapa yang belum diisi? 65. Telah diisi? Belum diisi. Okey, telah belum? Boleh tak kamu permudahkan? Ingat tak sifir? Kalau tak ingat sifir, jangan risau. Okey, bagi 2 nisbah kamu boleh guna dalam bentuk pecahan. Dan boleh tekan kalkulator dan permudahkan. Jadi 7 nisbah 13. 7 nisbah 13. Okey, mudah. Dah ada alat teknologi yang boleh membantu kamu. So, jangan risau. Jangan pening kepala. Baik, itu bagi soalan nombor 2. Apa soalan nombor 2? Soalan nombor 2, tata cara adalah untuk nisbah kepada, peratus kepada nisbah.